محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang berusaha Tuan PPD yang kita sayangi, Cikgu Kuswadi bin Cil, mudah-mudahan terus diberikan ketabahan karena masih mengikuti lagi PD. Yang berusaha Cikgu Muhammad Rais, SIP, dan yang berusaha juga Cikgu Bahrain, yang lain belum masuk, insyaAllah mereka akan masuk selepas ini. Lebih dahulu marilah kita merakamkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk terus mengadakan Taman Nurani kita, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ianya akan terus berkekalan sehingga kita mampulah untuk melaksanakan seterusnya. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alias bin Yusuf dari SK Lebay Mentali, insya-Allah. Dan kita pada pagi ini akan bertakbir dahulu. InsyaAllah saya akan bertakbir, kemudian akan disahut oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alias, ya. Kerana kalau kita bertakbir ramai-ramai nanti tidak begitu jelas kedengarannya, insyaAllah. Jadi selepas itu kita akan berselawat dan bacaan Yasin, tazkirah, kemudiannya pelancaran hari yang cukup bermakna pada pagi ini. Kita akan melancarkan lagi satu lagi aktiviti ataupun program Majlis Pendidikan Islam di Alundu, iaitu Infak Jumaat, insyaAllah. Jadi saya akan mulakan dengan takbir dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bertakbir untuk hari raya kita yang hari yang terakhir ini insyaallah, dan takbir kita akan berakhir ya selepas asar nanti insyaallah. Jadi untuk meneruskan atau cara program Taman Nurani Bidilundu kita, insyaallah selepas ini kita akan membacakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, dan insyaallah inilah yang ingin coba perjuangkan, di mana insyaallah setiap daripada kita akan mengamalkan bacaan selawat Jibril ini yang mudah ya, sallallahu ala Muhammad, itu saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua telah berjaya membaca, mengamalkan 100 kali kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita niatkan supaya jiwa kita dan diri kita terbebas dari kefahaman ketuhanan logik dan ketuhanan diri. InsyaAllah dua inilah sebenarnya, ketuhanan logik dan ketuhanan diri itulah yang sebenarnya menghijab kita untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, dengan adanya selawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan hijab itu dengan sedikit dan demi sedikit insya-Allah ianya akan terbuka. Alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya, tanpa melengahkan waktu, kita mempersilakan adinda kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alyas bin Yusuf untuk membacakan Yasin, dan selepas itu beliau akan memberikan tazkirah yang bertajuk Korban. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan bacaan Yasin ya. Okey. Untuk bacaan Yasin ni kita niatkan pahala sedekahnya kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepada ibu bapa, saudara-saudara, guru-guru serta umat Islam yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, dan juga kita niatkan semoga kita semua terhindar daripada COVID-19 ini dan semoga COVID-19 ini hilang di dunia, insya-Allah.
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ihtaratahu بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري بالبهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهل المحل لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادة والمطالب وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا يا ذا الجلال والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في هزل لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teruskan Dinda untuk program tazkirah kita. Silakan. Okay, stop ni apa? Okay. Silakan Dinda Ustaz Muhammad Alyas bin Yusuf untuk meneruskan acara kita, iaitu tazkirah yang bertajuk korban. Silakan Dinda. Okay. Sekejap nak share slide. Okay, ada nampak slide tak? Baru nampak Dinda. Nampak Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Junaidi yang berusaha, Tuan PPD Lundu Encik Kuswadi Bencil, timbalan-timbalan PPD, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dapat diberi peluang lagi oleh Allah SWT untuk sama-sama selawat, baca Yasin pada pagi ini. Sebenarnya saya tak biasa bagi ceramah ni, bagi tazkirah. Tapi saya cuba Sebab saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW, balagha anni walau ayah, sampaikanlah walau sepotong ayat. So itu jadi terkesan kat diri saya. So tu saya cuba, walaupun banyak kekurangan, tapi saya cubalah untuk sampaikan. Walaupun tak banyak, sedikit pun boleh Okey, kita tengok. Hari ni saya nak buat perkongsian berkaitan dengan korban. Okey, berkorban merupakan salah satu ibadat yang agung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail bagi memenuhi perintah Allah. Rentetan daripada peristiwa inilah disyariatkan untuk kita melaksanakan ibadah korban. Untuk itu, terdapat beberapa hadis yang menceritakan berkaitan kelebihan korban. Antaranya, yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahri, iaitu hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban, iaitu yang dengan melakukan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis ini menunjukkan ibadah yang paling afdal untuk dilakukan pada hari raya haji ni atau hari raya Aidil Adha ni ialah dengan menumpahkan darah korban, iaitu menyembelih korban, menyembelih binatang korban. Ini kerana ia akan datang pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, binatang korban tu akan datang tanpa terdapat kekurangan padanya. Dan ia juga akan menjadi tunggangan orang yang berkorban itu ketika melintasi titian sirat. Ibadah korban merupakan satu ibadah yang agung dan ganjaran yang disediakan amat besar
bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah ini. Ini kerana ibadah korban merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad iaitu sunat yang dituntut, yang amat digalakkan untuk dilakukan bagi orang yang menepati syarat-syarat korban berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Kawthar ayat 2, Fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Okey, seterusnya kita tengok maksud korban. Maksud korban, haiwan ternakan yang disembelih terdiri daripada unta, lembu, kambing atau seumpama dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan pada hari raya Aidil Adha sehingga penghujung hari tasyrik. Ya. Maksud korban ini ialah menyembelih binatang al-an'am. Apa itu binatang al-an'am? Binatang ternakan. Ternakan ya, bukan binatang peliharaan, bukan binatang liar, tapi binatang ternakan yang terdiri daripada lembu, kambing, unta, ya. Tapi bukannya semua binatang ternakan. Binatang ternakan 4 kaki. Ayam tak boleh lah, walaupun ayam itu binatang ternakan, tapi tak bolehlah jadikan untuk korban ya, dia binatang 4 kaki sahaja. Ini dia haiwan-haiwan korban. Pertama kambing, kibas, biri-biri. Itu satu bahagian je. Satu nama, satu bahagian. Okey, untuk unta dan lembu, kerbau, dia satu ekor lembu tu, satu ekor unta tu kita boleh bahagikan 7 bahagian. Haiwan ternakan saja iaitu unta, lembu, kambing, biri-biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya yang sihat. Mesti sihat. Seelok-eloknya binatang korban ni dia sihat. Yang banyak isi. Ya, sebelum korban tu bagi dia makan banyak-banyak, bagi badan dia besar, bagi banyak isi. Jangan tulang aja. Tu orang makan tulang pula. Dan bebas dari sebarang penyakit. Okey, sekarang kita tengok persoalan yang berkaitan dengan korban ya. Banyak persoalan-persoalan. Walaupun tajuk korban ni semua orang dah tahu, tapi untuk hari ni kita buat sesi ulang kaji je lah ya. Untuk ulang kaji saja. Okey, kita tengok yang pertama, hukum melakukan korban. Menurut jumhur ulama, hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut bagi individu yang berkemampuan. Ya, dia sunat muakkad. Tapi hukum korban ni dia boleh bertukar menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar. Bernazar untuk melakukan korban. Contohnya dia bernazar, sekiranya aku dapat anak tahun ni, aku nak buat korban. Maknanya tiba-tiba dia dapat anak. So dia korban tu wajib bagi dia untuk melakukan. Okey, sekarang ni kita tengok persoalan tentang pembahagian daging korban yang afdal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yang demikian makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 28. Okey, untuk korban sunat, yang sunat muakkad tadi ya, yang hukum dia sunat, menyedekahkan keseluruhan daging korban dan memakan sedikit sahaja. Maknanya kita sedekahkan dan kita boleh makan juga sedikit sahaja sebagai mengambil berkat daripadanya. Okey, untuk korban nazar atau korban wajib, wajib untuk dia menyedekahkan kesemua daging tersebut dan tidak boleh dia memakan sebahagian daripadanya. Maknanya untuk korban wajib ni, semua dia kena sedekahkan. Dia tak boleh makan. Okey, kesimpulannya menyedekahkan keseluruhan daging merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada sikap mementingkan diri sendiri.
memakan sedikit daripada daging tersebut sebagai beramal dengan zahir ayat Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ambil daripada page Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah, dan sekarang dia adalah menteri agama kita sekarang ya. Okey, sekarang ni kita tengok hukum berkongsi korban dan akikah pada sembelihan yang sama. Maknanya lembu tu, seekor lembu ada 7 bahagian kan. So kita niatkan akikah dengan korban. Boleh ke tak boleh? Okey, untuk pendapat Syafi'iyah, dia membenarkannya sekiranya disembelih unta atau lembu untuk 7 bahagian bagi sebab-sebab darinya untuk korban, akikah atau untuk kafarah bagi bercukur ketika ibadah haji, maka sah hukum dia. Boleh. Pendapat Imam Syafi'i kata boleh. Pendapat Hanafiyah juga membenarkannya kerana korban dan juga akikah adalah amalan yang kedua-duanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendapat Malikiyah dan juga Hanabilah, ia tidak membenarkannya, tidak dibenarkan, iaitu menurut mereka ia tidak sah. Dan ini kerana pada pendapat mereka untuk korban dan juga akikah itu adalah 2 sembelihan yang berbeza tujuannya. Kesimpulannya boleh. Boleh untuk disekalikan niat korban dan akikah. Maknanya bolehlah. Bagi seekor lembu atau unta kepada 7 bahagian seperti yang dinaskan oleh pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Sekiranya seseorang itu mampu, maka yang terbaiknya adalah mengasingkan haiwan setiap satu daripada ibadah tersebut tanpa berlakunya perkongsian. Maknanya kalau dia mampu, dia banyak, ada duit lebih, dia boleh asingkanlah, sama ada dia nak berkorban ataupun akikah, dia asingkan. Tapi kalau cukup-cukup je, kita boleh sekalikan. Okey, seterusnya kita tengok ibadah korban ke atas ibu yang sedang koma ataupun telah meninggal dunia. Menurut Imam Nawawi, jika seseorang melakukan ibadah korban ke atas orang lain tanpa keizinan mereka, tidak terlaksana ibadah korban ke atasnya. Maknanya tak boleh. Okey, Dr. Wabah Zuhaili, begitu juga tidak boleh ke atas orang yang meninggal dunia. Namun, jika ia diwasiatkan, maka ia adalah harus. Kalau dia ada wasiat, kenalah buat. Kesimpulannya, sebaiknya adalah melakukan ibadah korban ke atas dirinya sendiri serta diiringi dengan niat untuk sedekahkan pahala tersebut kepada ibunya. Maksudnya, kita buat korban tu untuk diri kita sendiri dan kita niat pahala korban tu kita sedekahkan kepada ibu ataupun ayah yang telah meninggal dunia. Okey, seterusnya kita tengok persoalan berkaitan dengan korban buat anak kecil. Boleh ke tak? Okey, hukum dia boleh. Boleh untuk melakukan korban untuk anak kecil yang belum baligh. Boleh dengan syarat binatang korban datangnya dari hartanya, iaitu daripada harta ataupun wang penjaga dan bukannya wang si anak. Contohnya kita beli lembu hasil daripada duit raya. Duit raya anak, tak boleh. Sepatutnya duit tu simpan je untuk dia pergi haji akan datang. Mak bapak dia atau penjaga dia kena keluarkan duit beli kambing ke beli lembu untuk dikorbankan untuk anak kecil. Dia seolah-olah menghadiahkan binatang itu kepada si anak, kemudian melakukan korban bagi pihaknya. Maka untuknya pahala hadiah. Maknanya penjaga tu dapatlah pahala hadiah. Dan untuk si anak pula dapat pahala korban. Okey, kita tengok seterusnya. Korban bagi orang yang berhutang. Kita tengok. Sebab kita ni
tak lari daripada hutang. Tengok. Jika hutang jangka panjang, seperti ansuran rumah, ansuran kereta dan sebagainya adalah tidak termasuk dalam kategori hutang yang dimaksudkan. Maknanya macam kita-kita ni yang banyak hutang ni, hutang rumah, hutang kereta, boleh laksanakan korban. Ya. Tapi siapa yang tak boleh ni? Hutang yang membebankan diri sendiri, yang tidak mampu untuk membeli makanan atau barangan asas hidup. Makanya tidak perlu, maknanya dia tak perlu buat korban. Sebabnya pun duitnya untuk cukup-cukup dia makan je. Ya. Ada dengar ke? Ada Ustaz, silakan Ustaz, teruskan Ustaz. Okey. Okey, seterusnya hukum memberi makan daging korban kepada non-Muslim ataupun yang orang bukan Islam. Okey, daripada surah Al-Hajj ayat ke-36. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan berilah sebahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami memudahkan dia untuk kamu menguasai dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Okey, kita tengok hukum memberi makan daging korban ni ada 4 pendapat. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah rahimakumullah memberi ruksah iaitu keringanan bagi kafir zimmi yang fakir untuk diberikan kepada mereka daging korban. Kafir zimmi ni bermaksud orang bukan Islam yang duduk di kawasan kita yang tidak menunjukkan sebarang ancaman pun. Dia tidak pun menolak agama Islam, tidak ada ancaman terhadap agama kita. Maknanya kita boleh bagi kat dia. Okey, untuk mazhab Maliki, hukumnya makruh seperti memberi makan kepada Yahudi atau Nasrani. Untuk pendapat mazhab Hanbali, hukumnya harus dihadiahkan kepada orang kafir daripada daging korban yang sunat. Yang sunat saja. Adapun yang wajib tidak diharuskan. Untuk mazhab Syafi'i, yang masyhur, tidak dibolehkan kerana korban adalah ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sekiranya di dalam komuniti masyarakat Islam di suatu tempat terdapat jiran-jiran mereka yang bukan Islam dan mereka itu dikenali dengan sifat baik serta ramahnya dengan masyarakat setempat, jika terdapat lebihan dari hasil korban yang sunat, maka dibolehkan untuk diberikan kepada mereka. Namun, jika hasil korban itu hanya mencukupi untuk orang Islam, maka dahulukanlah umat Islam setempat yang lebih memerlukan. Maknanya kat sini, kalau ada lebihan, satu tempat kita ni, Korea kita ni dah kita bagi semua dah. Ada lebihan, kita bolehlah bagi dekat orang bukan Islam ni. Tapi untuk korban sunat sahaja, tapi untuk korban wajib masih boleh. Okey, seterusnya persoalan berkaitan dengan lembu korban hasil sumbangan dari bukan Islam. Maknanya sumbangan daripada orang bukan Islam. Contohnya sumbangan daripada Yakguan ke, sumbangan daripada apa lagi yang kaya-kaya sini? Gojoha. Okey, sekiranya pemberian tersebut adalah untuk melakukan korban bagi bukan Islam, maka hukumnya tidak sah korban tersebut kerana mereka bukannya Islam, tidak disyariatkan. Maknanya kat sini contohnya Yakguan, dia suruh korban untuk diri dia. Tak boleh sebab dia bukan Islam dan dia juga tidak disyariatkan pun untuk berkorban. So korban itu tidak sah dan tidak mempunyai ahliyah untuk melakukan ibadah korban. Jika pemberian lembu dari bukan Islam, maka ia termasuk di dalam hukum hibah, hadiah, pemberian hadiah, maknanya hadiah lah. Dan Islam tidak melarang seseorang Muslim itu menerima hadiah daripada bukan Islam. Maknanya kalau
orang bukan Islam nak bagi lembu kat kita sebagai hadiah, kita boleh ambil, tiada masalah. Tapi kalau dia kata dia untuk dia korban, niatkan untuk dia korban, tak boleh. Maka kesimpulannya, maka hukum menerima lembu korban hasil sumbangan daripada bukan Islam adalah harus dan dibolehkan. Okay, seterusnya, hukum Baitul Mal ataupun kerajaan negeri, kerajaan persekutuan taja haiwan untuk korban. Hadis Rasulullah SAW menyembelih dengan tangan baginda sebanyak 63 ekor binatang korban, lembu atau unta, dan Ali menyembelih bakinya yang lain. Okey, pandangan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, disunatkan untuk pemerintah melakukan ibadah korban dari harta Baitul Mal ke atas orang Islam dengan seekor lembu di musalla, dan hendaklah dia atau pemerintah ni sendiri yang menyembelih. Dan sekiranya sukar mendapat seekor lembu, maka memadai dengan seekor kambing untuk iktibar atau yang ini mengikut sunnah. Akan tetapi boleh juga untuk pemerintah menggantikan orang lain untuk menyembelih. Maknanya dia boleh bagilah, contohnya lembu ni dia bagi dekat masjid ni. So dia wakilkan orang masjid ni untuk sembelih lembu tu. Okey, kesimpulannya dibolehkan untuk pemerintah melalui Baitul Mal memperuntukkan haiwan korban untuk kaum muslimin. Sewajarnya diberikan perhatian dan tumpuan kepada kawasan di mana golongan fakir miskin. Dia mesti carilah tempat-tempat yang ramai orang miskin. Yang fakir dan miskin, yang ramai dan tidak ada golongan yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban di tempat tersebut, dan dibahagikan kepada 7 penama fakir dan miskin. Okey, kita tengok korban yang terbaik. Ibadah korban yang dilaksana di tempat sendiri, iaitu qaryah sendiri. Menyembelih haiwan korban sendiri. Melihat sembelihan korban atau wakil. Mengagihkan daging korban sendiri. Sebaik-baiknya haiwan korban adalah yang paling banyak dagingnya. Haiwan korban terbaik ialah unta, diikuti lembu dan kambing. Maknanya kalau kita buat korban, kita sendiri yang sembelih. Kita sendiri yang mengagihkan daging korban. Itu yang terbaik. Tapi saya tak berani tak pernah pun sembelih lembu ni. Takut juga. Okey, itu sahaja. Kalau ada persoalan, nanti boleh tanya dekat Facebook Mapis, type kat situ, nanti ada. Kalau saya tak dapat jawab, ustaz-ustaz lain boleh jawab. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah. Yang buruk atau yang lemah itu semua daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dinda Ustaz Muhammad Alyas bin Yusuf, di atas tahniah kepada Dinda kerana sudi memberanikan diri untuk bersama dengan kita. InsyaAllah kita semua takut, Dinda termasuk saya juga, masih lagi belajar, dan kita semua akan grab betul-betul Taman Nurani ini untuk meningkatkan komitmen dan keyakinan kita. Terima kasih kepada Tuan PPD kita. Untuk seterusnya, kita mempersilakan Tuan PPD yang kita sayangi untuk memberikan ucapan dan seterusnya melancarkan satu lagi program ataupun aktiviti Majlis Pimpinan Daerah Lundu, iaitu Infak Jumaat. Silakan Tuan PPD. Dan baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Ustaz Junaidi selaku peneraju kepada program kita pada pagi ini, dan seterusnya juga sebagai pengerusi kita dalam memimpin program kita pada pagi ini. Juga tidak saya lupakan ialah Ustaz Muhammad
alias tadi Ben Yusuf yang telah pun bersama-sama dengan kita untuk mengongsikan pengetahuan ilmu beliau, menyampaikan tentang apa-apa yang berkaitan dengan korban sesuai dengan Hari Raya Adha yang kita sedang raikan. Semogalah apa yang telah dikongsikan oleh beliau bersama dengan kita tadi menambah banyak maklumat, pengetahuan baharu kepada kita yang hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah korban ini. Alhamdulillah Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan tadi benar-benar banyak memberi kita pengetahuan yang baru. Bagi saya, untuk saya banyak pengetahuan yang baru yang telah saya peroleh. Dan juga tidak lupa juga saya mengalu-alukan juga semua yang berusaha, semua timbalan pada pegawai pendidikan daerah Lundu, semua pegawai, semua staf PPD Lundu, semua guru besar yang ada, semua pengetua yang ada bersama kita dan semua seterusnya, semua guru lain yang turut bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam program nurani kita pada pagi ini, yang alhamdulillah masih lagi hidup, masih lagi berlangsung, ya, dengan penyertaan yang alhamdulillah lah banyak juga, ya, setiap minggu, ya, melebihi 50, sekarang melebihi 60 orang. Jadi terima kasih Ustaz Junadi kerana tidak putus-putus, tidak jemu-jemu untuk terus menghidupkan Medan ini sebagai satu tempat untuk kita semua mengikatkan silaturahim kita, di samping juga sebagai tempat kita untuk mengongsi ilmu dan juga meningkatkan amalan kita. Sekurang-kurangnya tadi, pagi tadi kita semua sudah pun membaca surah Yasin, dan pada masa yang sama kita semua telah pun bersalawat, salawat Jibril sebanyak 100 kali. Alhamdulillah, berkat dengan adanya program Taman Nurani ini, kita semua setiap hari Jumaat telah mula mengamalkan, menjadikan salawat, bacaan Yasin ini sebagai satu amalan kita. Mudah-mudahan ianya akan terus menjadi amalan kita sepanjang kita bernafas, ya. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz tadi, kita di peringkat pejabat pendidikan daerah Lundu yang diterajui, yang diinisiatifkan, diusahakan oleh unit pendidikan Islam, telah akan mewujudkanlah satu program yang disebut oleh beliau sebagai infak Jumaat, ya, yang mana ini adalah satu peluang lah kepada kita untuk semua menambahkan lagi tempat kita untuk menyalurkan harta kita dalam bentuk sedekah, ya. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, kita semua tahu akan kelebihan bersedekah ini, ya, mengongsikan sebahagian daripada apa yang kita miliki itu, yang mana apabila kita mengongsikannya, mensedekahkannya dengan kata lain berbentuk sedekah, Allah telah berjanjilah sedikit pun kita tidak akan kekurangan, malah dia akan bertambah lagi, di samping dengan kelebihan-kelebihan yang lain, seperti ianya boleh, saya terbaca juga, boleh mengelakkan kita daripada terkena penyakit. Heran juga, ya, macam mana boleh terkena penyakit. Kerana dikatakan apabila kita melakukan satu-satu amalan yang baik, yang menyenangkan hati kita, amalan yang positif, maka ianya akan boleh meningkatkan kekebalan imunisasi, imuniti dalam badan kita, dari segi kesihatan. Mudah-mudahan ini ada yang dinyatakan, ya. Itu salah satu kelebihan daripada banyak kelebihan bersedekah, ya. Jadi kita bermulalah, saya dengan inilah melancarkanlah program infak Jumaat RM10, ya Ustaz. RM RM10, di daerah kita, dan sama-samalah kita menggunakan peluang ini untuk kita lah, ya, meningkatkan lagi amalan sedekah kita. Semoga dengan adanya platform ini, infak setiap hari Jumaat ini, kita semua bukan sahaja dapat meningkatkan amalan kita, malah kita dapat memanjangkan apa yang kita sedekahkan itu untuk dimanfaatkan kepada orang lain, dan mudah-mudahan
Berkat sedekah kita itu apabila nyanya telah pun dapat membantu orang lain, maka mudah-mudahan Allah juga memberi ganjaran kepada kita berkat orang itu menggunakan sedekah yang kita berikan itu, ya. Dengan ini saya lancarkanlah program infak Jumaat RM10 daerah Lundu. Jadi untuk itu sahaja yang ingin saya sampaikan, dan semoga kita semua dalam perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah, sentiasa sihat, ya, dijauhi daripada apa jua musibah, apa jua ancaman, baik dalam bentuk penyakit ataupun apa jua bentuk-bentuk ancaman bahaya-bahaya yang lain. Dan semoganya dengan juga kita semua dapat terus beramal dengan rasa aman, dengan selesa, dengan kesihatan yang baik. Dan paling penting ialah kita akan sentiasa mendapat rahmat Allah, ya. Kerana dengan rahmat Allah sahajalah kita dapat memasuki syurganya, ya. Itu sahaja. Terima kasih Ustaz. Teruskan Ustaz. Terima kasih Cikgu Kuswadi bin Chen, Tuan Pimpin kita yang kita sayangi, kerana sebentar tadi telah melancarkan program infak Jumaat, dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusi Majlis Pendidikan Islam Daerah Lundu, MAPIS, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Atif bin Arsyad, rakan-rakan, Ustaz Syafi'i, Ustaz Izzat, kerana telah menginisiatifkan infak Jumaat ini, dan insya-Allah wangnya akan kita gunakan untuk memberikan mahar kepada penceramah-penceramah, kerana mereka berjanji pada setiap minggu mereka akan berstreamyard, ya, memanggil ustaz dan ustazah untuk mengadakan forum dan berbagai bentuk lagi aktiviti keagamaan. Dan keduanya mereka ingin sekali mengadakan food bank ataupun gerobok rezeki ataupun kongsi rezeki di PPD Lundu, insya-Allah. Dan ini juga satu inisiatif yang telah TAS PPD berikan kepada kita yang belum kita laksanakan, iaitu dari Cikgu Wan Sekran dan Cikgu Nisa. Jadi inilah peluang untuk kita melaksanakan aktiviti itu dengan kita berinfak seminggu RM10. Tetapi ini tidak ada paksaan. Sesiapa yang sudi menyumbang seminggu sekali RM10 adalah dialu-alukan, insya-Allah. Jadi itu saja barangkali daripada kami di Unit Pendidikan Islam SPB Lundu, menggunakan jam sudah pukul 9 lalu kerana Tuan PPD dan rakan-rakan akan ada mesyuarat sektor perancangan. Jadi itu saja daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan puan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Waalaikumsalam Syekh. Saya Cikgu Arman. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rais. Terima kasih Cikgu Yusbi. Dan yang terakhirnya mohon supaya rakan-rakan untuk imbas QR code kita, kerana ada minggu lepas ada yang tidak mengimbas QR code, ya. Jadi mohon untuk imbas QR code kita. Terima kasih.